Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengucap syukur kerana dapat bersama pada malam ini, dapat kita berada dalam satu majlis dalam mana masa kita ini kita dapat manfaatkan masa kita dengan sesuatu yang memberikan faedah yang berpanjangan dan berkekalan. Di mana waktu ini ada orang meletakkan masanya pada salah tempat. Mungkin di kedai makan, mungkin di tepi jalan, mungkin di mana-manalah yang sepatutnya masa ni kita berada di rumah Allah dalam menyempurnakan solat maghrib. Dan sementara kita menunggu untuk solat isyak, maka kita dapat duduk dan meluangkan masa untuk menuntut dan belajar agama. Jadi kerana menuntut ilmu ini suatu yang tak pernah berakhir. Setiap masa kita perlu kepada ilmu yang akan membawa kita kepada jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu mudah-mudahan kita bijak dan kita berdoa minta kepada Allah supaya kita dapat menggunakan masa kita yang Allah beri ini dengan sebaik-baiknya. Maghrib, maka inilah yang paling baik sekali, duduk di rumah Allah dalam majlis yang boleh kita ingat Allah, kita dapat menuntut ilmu, belajar agama dengan berbagai-bagai kelebihan yang kita pernah dengar dalam kita menuntut ilmu agama Allah SWT. Bahkan kita dijanjikan sebagai mati syahid apabila kita berada di jalan ini, jalan yang boleh terus menghubung kita langsung ke syurga. Dan inilah jalan dia, iaitu jalan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, dan ilmu ialah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, kita dalam suasana yang mana kita tengok sekarang ini, kita diingatkan dengan berbagai-bagai peristiwa ataupun perkara yang berlaku, terutama dalam hari-hari yang sedang kita lalui. Kita diingatkan dengan banjir yang sedang melanda di kebanyakan negeri-negeri daripada Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah. Bolehkan banyak negeri lah. Saya tak tahu negara jiran kita apakah mereka juga seperti, kalau Thailand di bahagian selatan sedikit, tak tahu saya tentang Filipina, dan saya tak tahu tentang Indonesia. Cuma mengenai di Kemboja, di sana sekarang musim sejuk, tak ada hujan. Dan negeri-negeri lain, kalau kawasan India, Pakistan, saya pun tak tahu perkembangan, tapi sekarang ni memang musim sejuk. Selalunya musim sejuk ni tak ada hujan. Jadi tak tahu apa yang Allah sedang tunjukkan kepada dunia, negara kita yang kecil ini. Kawan-kawan saya di Yaman pun telefon, apa dah jadi dengan Malaysia, macam mana banjir yang begitu dahsyat. Sehingga kita tengok daripada WhatsApp yang dihantar, daripada YouTube yang disebarkan, bangunan 4 tingkat, tinggal 1 tingkat je lagi, masih belum sampai air. Tingkat 1, 2, 3 dah habis air. Bahkan bila air dah surut, setengah-setengah gambar yang kita tengok, rumah dah hilang.
Orang balik tengok rumah tak ada, tinggal papan-papan, yang lain semua dah tak ada, dibawa oleh air. Ini satu peringatan yang agak berat, agak besar. Allah buat kecil sikit lah kalau nak dibandingkan dengan tsunami dulu. Tapi kalau kita ingat peristiwa tsunami, kita tentu lebih rasa kagum bila kita tengok masjid-masjid dalam keadaan yang begitu selamat. Boleh kata semua masjid, walaupun kawasan itu memang terdedah kepada ombak tsunami. Kerana kawan saya yang memang seorang pelajar madrasah, dia ada dalam ombak itu. Dia kata ombak ni bukan datang naik macam itu, dia datang berputar daripada dasar laut, berpusing-pusing daripada dasar laut sampailah menolak kapal yang besar sampai ke 7 ke 8 kilometer ke darat. Satu pukulan yang begitu dahsyat. Jadi di Malaysia ni Allah bagi sikit, itu bau banjir, belum lagi angin, belum lagi api, atau belum lagi gerak gempa. Ini satu peringatan yang kecil, mengingatkan kita supaya jangan kita leka. Banyak sangat kita sudah lari, landasan kita ni banyak, kita dah mula tergelincir. Kerana sebab itu tambah lagi kita sekarang ni berada di musim yang mana kita akan tengok majlis-majlis memperingati kelahiran baginda. Suatu yang nak kita ingat kembali pentingnya baginda ini, yang mana kalau kita tengok daripada usaha baginda membawa agama pada manusia, membawa satu kehidupan daripada lahir sampai mati, setiap detik. Sebab itu tiap-tiap minggu kalau kita dengar khatib akan kata apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, jangan kamu mati. Sedangkan mati ni bukan dalam tangan kita, bukan dalam kuasa kita. Tapi Allah beritahu jangan kamu mati, melainkan ketika mati kamu sebagai seorang Islam. Allah tak kata sebagai seorang beriman, tapi Islam. Jadi itu maknanya 24 jam. Kita tak boleh kata Islam kita hanya waktu-waktu tertentu. Islam dalam seluruh, daripada kita kecil, bayi, sampai kita mati. Dalam segala urusan. Sama ada perkara yang berkaitan dalaman kita, kita sebagai orang manusia, kita makan, minum, berpakaian, kerja, rumah tangga, semua tu mesti Islam. Hari ni dah lari banyak. Kalau kita tengok Islamik yang ada ni dah banyak lari. Tak nama saja Islam, tapi bukan sepenuhnya Islam. Sistem-sistem bank kita tengok tak menepati yang dikatakan Islam yang sepatutnya. Masih mengenakan kaedah faedah, masih kita pinjam, buat hutang, ambil dan bayar lebih. Tak ada kita pinjam 50 bayar 50. Macam mana pun dia mesti kenakan juga kita. Kita tak boleh lari, kena bayar lebih. Jadi kan Islam tu bukan begitu. Jadi kita nak supaya hari ini dilihat balik. Tambah dalam musim sekarang ni, patutnya pihak berkuasa kena kaji balik banyak perkara untuk memberikan kebaikan. Sebagai contoh bagi saya, tol. Sekarang highway dah tak boleh macam dulu dah. Tol highway pun dah penuh dengan air. Saya tak tahu pondok tol masih operasi atau tidak. Rasa-rasa dia masih jalan je. Walaupun jalan tu dah tak sempurna, tapi dia masih kutip tol. Patut masa ni tol dah kurang, nak meringankan, kerana orang nak balik kampung. Sekarang ni orang nak balik tengok apa dah jadi keluarga di kampung. Semua lagi pun dah musim sekolah, dah dekat dah, orang nak balik ke bandar, yang nak balik ke kampung. Patut diringankan. Kalau tol ni patut dipotong daripada jumlah sekian, separuh dah. Bahkan kalau boleh dihapuskan terus. Tak payah lagi dah berapa tahun dah. Bukan 1-2 tahun, berpuluh tahun dah kutip duit. Tak ada apa, jalan macam tu juga. Kadang-kadang diturap, diperbaiki, membuatkan kita dapati satu lain dia. Terpaksa kita beratur. Kalau musim-musim perayaan, kita terpaksa jam dalam jalan raya sampai berjam-jam, macam jalan biasa. Tapi tol tak pernah dikurangkan, dinaikkan lagi.
Patut ini satu peringatan, kurangkan. Harga minyak dunia dah turun. Kita tak ada fikir rasa nak turun. Kalau naik, kita lah paling naik. Tapi bila turun, tak ada pula nak diturunkan. Jadi berbagai-bagai masalah GST, cukai. Patutnya majlis ulama' kena duduk beritahu, apakah dalam Islam yang ada cukai? Boleh ke kita ambil cukai? Kalau nak kira, kalau ikut hukum asal cukai, tak boleh. Tapi kenapa? Patut disuarakan, diberitahu. Ada jalan banyak lagi untuk buat duit, kerana negara kita maju dengan berbagai perniagaan, perdagangan. Takkan dengan cara yang tak betul ini kita masih nak teruskan. Jadi itulah kita kata, ambil baginda apa yang baginda bawa, agama yang penuh keunikan dan penuh dengan apa yang kita rasa tak ada satu pun pincang dan cacat. Yang melalui kita di Malaysia, mazhab Syafi'i, apa yang ada dalam segala sudut cukup. Mungkin dah sampai masa mahkamah sivil diletak di bawah mahkamah syariah, mahkamah syariah di atas. Sivil tidak lagi macam sekarang ni, sivil di atas. Sebab itu kita tengok ada kadang-kala orang bukan Islam yang masuk Islam dengan cara sorok ke, dia tak beritahu, dia merahsiakan. Bila mati bawa kes mahkamah, mahkamah reject dia kepada keluarga dia, maka keluarga dia bakar dia. Sedangkan orang tahu dia dah masuk Islam. Ada dah surat, ada dah berbagai, tapi terpaksa juga kerana umur dia belum sampai 18, baru 16, 15. Walaupun dia declare sebagai dia orang Islam, tapi bila kes mahkamah kalah, dia akan dibakar. Maka jenazah orang Islam dibakar. Maka sepatutnya sudah sampai bukan hanya Islam sebagai agama rasmi atas nama, tetapi agama yang mentadbir secara sempurna dalam segala sudut. Bukan hudud yang kita nampak hanya potong tangan, potong kaki, ataupun rejam, ataupun sebat, tapi satu perkara yang lebih luas. Islam adalah agama yang sangat cantik. Apa yang baginda bawa, itulah. Sebab itu kita nak daripada Maulidir Rasul, sejarah baginda. Ada orang kata ambil daripada kenabian, ambil daripada detik kerasulan. Tak, kita perlu ambil daripada awal lagi. Kerana banyak benda yang Allah buat yang disengajakan, yang dikaitkan dengan baginda. Kewafatan bapa, kewafatan ibu, berlakunya peristiwa tentera Abraha, dan berbagai-bagai perkara yang berlaku. Sampai ada satu peristiwa berlaku yang baginda kata lau du'itu ilal Islam la ajabtu, iaitu dia panggil halful fudhul. Halful fudhul ni satu perkara yang berlaku di zaman jahiliah, belum ada Islam lagi, iaitu apabila seorang daripada Zabid, daripada Yaman, dia bawa barang niaga ke Mekah. Tiba-tiba seorang daripada pembesar Mekah, nama dia As ibn Wa'il, dia ambil barang-barang ni, dia beli, tapi dia tak beri hak kepada penjual. Zabidi ni tak dapat hak dia. Maknanya kalau dia jual, tak dapat duit ataupun bayaran ataupun bahagian dia daripada apa yang dia jual. Bila sampai masa dituntut, As ibn Wa'il tak nak serahkan pada dia. Maka dia cuba jumpa dengan beberapa pembesar, merayu, tolong bantu, cakapkan kepada As ibn Wa'il, hak saya sebagai pedagang, peniaga. Maka siapa pun tak nak tolong. Akhirnya di sana ada beberapa pembesar Quraisy, di antaranya Abdullah ibn Jud'an. Bila dia tengok orang jauh, Zabid ni Yaman tu, datang berniaga ke Mekah, terinaya macam ni, maka apakah nasib orang-orang dhaif lain yang akan terus terinaya? Maka Abdullah bin Jud'an panggil pembesar-pembesar yang faham masalah ini, panggil mereka, buatkan satu perjumpaan dan buatkan satu perjanjian, satu persetujuan. Dia panggil half. Half ni satu sumpah bersetuju bahawa kita membela mereka yang terinaya. Maka atas persetujuan itu mereka semua bersetuju, tak ada satu orang pun datang ke Mekah melainkan dia akan terbela. Kalau dia diinaya, maka yang dizalimi, yang menzalimi itu kita akan ambil tindakan atas dia. Akhirnya satu suara sepakat, mereka ramai-ramai pergi jumpa As bin Wa'il dan rampas daripada dia apa yang dia tak beri hak kepada Zabidi tadi. Nabi kata, Nabi tengok masa tu, Nabi kata, kalaulah persetujuan ini
iaitu satu perjanjian persetujuan angkat sumpah daripada kalangan orang-orang mulia untuk membela orang-orang terinaya. Kalau persetujuan ini diadakan di zaman saya mendakwah Islam, saya akan kata sila, saya akan terima dan menerima pelawaan ini untuk bekerjasama dalam kita membela orang yang terinaya. Itu keadaan yang berlaku. Tuan-tuan yang mulia, sejarah baginda, kalau kita tengok sampailah terwujudnya Islam ini, kalau dilihat satu Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, dia karang satu kitab. Kitab dia sebut sejarah baginda daripada tahun lahir, sebelum lahir, tahun pertama, tahun kedua, sampailah kepada baginda diserahkan kepada Halimah, kembali ke pangkuan ibu. Kemudian baginda dibawa oleh Abu Talib pergi ke Syam. Kemudian pertemuan jodoh baginda dengan Khadijah. Kemudian baginda diangkat menjadi hakim dalam mengendali kes Kaabah bila runtuh. Seterusnya baginda diangkat oleh Allah menjadi nabi lagi rasul. Satu sejarah yang unik daripada lahir sampai 63 tahun. Tak ada manusia yang kita tengok dalam dunia ini yang dapat dia punya sejarah dia teliti begitu, disebut, dikenal oleh manusia seluruh dunia. Sudah bertahun, 1400 tahun lebih. Sebab itu bila nama Muhammad ditanya pada datuk Nabi, kenapa kau pilih Muhammad? Tak pernah ada dikata lima samaita Muhammadan, kenapa namakan Muhammad? Walam najid fi abaika wala fi qaumika, tak ada pada datuk nenek kau, tak ada satu orang pun nama Muhammad. Tak ada pada kaum kau satu orang pun nama Muhammad. Muhammad ini makna dalam bahasa Arab ialah orang yang paling banyak terpuji. Daripada hamada yuhamidu tahmid, paling banyak. Sebab apa nak dipuji banyak sangat? Dia kata sebab li khisalil hamidah, kerana sifat-sifat yang terpuji itu terlampau banyak. Kita nak puji apa? Segala-galanya. Kita ni, kalau kita tengok kita lah, satu orang nak puji kita, mungkin dia boleh puji kita dalam satu dua sifat dia. Dia boleh kita, kamu ni puji, mungkin dia puji kita kerana baik. Tapi belum tentu harta kita. Tapi kedekut. Haji baik tapi kedekut. Boleh macam tu. Dia boleh puji kita kuat. Tapi belum tentu kita kuat sepenuhnya. Kuat berani dengan orang, takut dengan isteri. Ada jadi kita tak ada sifat yang syumul, yang lengkap sepenuhnya melainkan baginda. Sebab itu bila ditanya Abu Talib, Abdul Muttalib, dia kata apa? Arju an yuhmada fis sama'i wal ard. Aku mengharap dia dipuji di langit dan di bumi. Memang tak ada orang dah yang dapat kepujian. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia dipilih oleh Allah untuk membawa agama. Agama ni satu kehidupan yang tak kira engkau bangsa apa, tak kira engkau keturunan apa, tak kira engkau bahasa apa, tak kira engkau di mana tinggal, tak kira engkau apa zaman, apa keturunan, selagi engkau manusia umat Nabi Adam, umat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka acuan kamu, pilihan kamu hanya satu je, Islam. Lain pada Islam tak ada. Sebab itu kita diingatkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang sedang berlaku mengingatkan kita. Kita beritahu dan kita nak semua orang tahu bahawa Islam adalah satu pilihan. Tak ada lain dah. Kalau Allah kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa pilih lain pada Islam dalam mengendalikan, mengatur atau memerintah sekalipun, dia pilih lain pada Islam, falan yuqbala minhu, Allah tak terima. Kita tak apalah, kita orang bawahan. Kita sekadar apa yang kita boleh cakap. Kita tak ada lebih. Tapi orang yang di atas, yang diberi kedudukan, diberi kuasa, dia tak jalankan, dia tak pilih Islam, dia pilih lain pada Islam, maka dia akan jawab depan Allah SWT. Kerana hari ini banyak orang pilih bukan Islam, pilih masih lagi Yahudi menjadi pilihan, Nasara menjadi pilihan. Dalam pemakaian kita tengok, dalam pemakanan, dalam pembelajaran, dalam berbagai-bagai. Islam ni duduk tersorok, Islam ni duduk di bawah sekali. Maka bukan Islam sedang berada di takhta yang begitu hebat. Jadi sampai masa kita nak meyakinkan diri kita bahawa tidak ada lain lagi dah pilihan. Kalau kita nak kira dalam sistem perbankan pun,
kita kena masuk Islam sepenuh. Bukan kita kata kita berurus niaga terpaksa. Kita ambil juga model-model yang ada daripada bukan Islam untuk kita nak bersaing dengan mereka. Tak. Kita ambil sepenuhnya dalam apa urusan jual beli, pinjaman ataupun pajakan, semua penuh dengan cara yang Islam anjurkan. Dalam perkahwinan, dalam kenduri kenara, dalam perhubungan, dalam segalanya, daripada ibadat, dari masuk dalam perkara muamalat, dalam perkara munakahat, dalam perkara jenayat, semuanya komplit. Islam datang dengan selengkapnya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dalam musim yang saya rasa dah sampai ketikanya untuk kita war-warkan, kita hebohkan, ceritakan keunikan agama ini dengan manusia yang diangkat menjadi peneraju, yang menjadi pemandu, iaitu baginda Rasulullah SAW. Allah buat memang satu jalan yang cukup sempurna. Kenapa Allah wafatkan bapa baginda? Kenapa Allah wafatkan ibu baginda? Kenapa dia tak ada abang adik? Sedangkan kalau kita tengok Abu Talib, saudara dengan bapa baginda, seibu sebapa, dia ada anak. Abu Talib, dia ada isteri, dia ada anak, boleh hidup lama. Sampai berapa umur baginda dah 50 baru dia wafat. Sedangkan bapa baginda wafat awal. Tak ada abang, tak ada adik, bersendirian. Menunjukkan tak ada siapa yang bimbing, tak ada siapa yang nak ambil kira baginda. Lepas itu masa mana Halimah datang, orang-orang datang nak ambil anak-anak untuk dibuatkan anak susu, orang akan tanya mana bapak dia. Maka ada seorang berdiri di sebelah dia, ini bapak dia. Maka anak tu diambil. Untuk apa? Nanti bila anak ni besar, dia akan dikembalikan pada keluarga, maka keluarga ni akan beritahu pada anak tu, keluarga susu engkau. Dia itulah yang didik engkau, dia itulah yang besarkan engkau di kampung fulan. Dulu itulah kampung engkau. Tapi bila datang pada baginda, bukan satu orang, ramai didedahkan. Bila tanya ni bapak mana? Maka mak baginda kata bapak dah meninggal. Yatim. Oh, yatim tak jadi. Apa nak buat dengan yatim? Halimah pun peringkat awal tak nak terima. Kerana dia terdesak, miskin. Tapi bila dah tak ada lain pilihan, hanya ada anak yatim je, ambillah. Kalaulah mungkin anak yatim nak boleh memberikan sesuatu, rupanya bila dia ambil baginda, dia telah ambil dunia dan segala isinya. Allah berikan keberkatan pada Halimah, suatu yang disebut dalam kitab. Rakan-rakan dalam perjalanan datang, bila Halimah balik, semua orang cemburu tengok. Engkau punya unta laju jalan, kau punya keldai besar badan. Orang cemburu, disebut hasad. Dalam bahasa sirah, cemburu kepada tunggangan. Belum lagi bahasa tu masih bayi. Begitu sekali faedah yang Allah beri pada Halimah. Sehingga dikatakan di tempat Halimah di sana, binatang-binatang jadi gemuk, sihat, segala-gala tumbuh-tumbuhan jadi subur, dan segalanya faedah. Dalam hanya 4 tahun baginda dibesarkan oleh Halimah, dan orang kampung telah mendapat faedah yang begitu banyak. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya suka nak memperkatakan kita berada di bulan Rabiul Awal. Dan kata ulama, Allah sengaja buatkan kelahiran baginda di bulan ini. Kalau nak kira, kenapa tak dibuat di bulan Muharram? Antara bulan besar, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Tapi Allah buatkan kelahiran baginda di bulan Rabiul Awal. Satu bulan yang sebenarnya, kalau kita kata bulan yang sunyi, bulan yang sepi, tak ada apa, senyap, orang buat tak tahu je. Tapi disitulah Allah naikkan baginda. Tidak disebabkan bulan, tidak disebabkan musim, tetapi unggul baginda dengan diri baginda yang Allah pilih dan lantik sebagai Nabi lagi Rasul. Bagindalah manusia yang terpilih. Sebab itu dia panggil Al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah untuk diletak tempat yang tertinggi. Bahkan bukan situ saja tempat dia, nama dia diiring dengan nama Allah. Disebut saja nama Allah, maka disertai sekali dengan nama baginda sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itulah baginda. Jadi tuan-tuan perlu kenal, kita beritahu anak kita, beritahu kepada keluarga kita siapakah Muhammad ini. Mak dia nama apa, bapa dia nama apa, lahir dia hari apa, di mana, siapa ibu susu dia dan sebagainya. Daripada satu sejarah ke satu sejarah, supaya kita dapat pergi kepada lebih jauh untuk kita lebih kenal. Orang yang paling kenal baginda ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cuba kita tengok nasib Abu Bakar. Apa balasan Allah pada Abu Bakar? Dialah satu-satu manusia yang 8 pintu syurga akan panggil nama dia. Mana ada orang yang boleh dapat satu kedudukan 8 pintu syurga panggil nama Abu Bakar. Itu manusia yang sangat hebat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya harap musim ini bukan lagi kita nak kata sahabat tak pernah rayakan Maulidin Rasul lah. Sahabat tak pernah sambut Maulidin Rasul. Apa yang kita nak gawat sangat, yang kita nak buat sangat. Kita jangan samakan kita dengan sahabat. Wujudnya baginda tak perlu lagi dah. Baginda dah ada depan mata mereka. Dah tak perlu. Tabi'in tak perlu tengok sahabat ingat Nabi. Kita apa ada pada kita sekarang? Kalau kita tak disebut tentang Maulidin Rasul, kita tak selawat kepada Rasul, kita tak cerita, kita tak puji Rasul. Ada orang kata ni kasidah ni apa? Dia ingat kasidah ni benda baru. Bukan satu benda baru, benda sudah lama wujud. Daripada zaman baginda disambut dengan apa? Satu cerita masyhur. Tala'al badru alaina, itu kasidah. Hari ini berkasidah. Kalau kita tepuk dengan kompang, orang kata ada satu ustaz dia kata jauhilah masjid-masjid dengan kompang. La ilaha illallah. Apa salah kompang? Bukan kita bawa macam gitar ke drum ke piano ke, tak ada. Kompang satu muka. Itu memang ada di zaman dulu lagi. Satu amalan yang sudah ada. Tepukkan kompang tu bahkan dalam peperangan ditepuk supaya kuda tu boleh lompat, berdapat mengelak daripada panah-panah yang datang. Kompang digunakan daripada dulu sampai sekarang. Bukan satu benda yang baru, yang bagi kita mungkin di Malaysia kebelakangan. Tapi alhamdulillah hari ini kalau di Yaman saya tengok, kalau ada apa majlis dibuka dulu dengan maulid. Lepas tu barulah dengan tahlil, lepas tu dengan jamuan. Kita hanya tahlil aja, tapi kita perlu ada sekarang ni ada banyak dah kita tengok kesedaran, ada kenduri kahwin, maka orang minta supaya ada kasidah dulu sikit. Ada majlis akikah, ada kasidah dulu, tahlil, barulah nampak meriah. Itu apa yang ada, yang menjadi satu amalan ulama, yang hari ini menjadi satu budaya yang sihat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dengar, kita cinta pada Nabi, terdengar sifat Nabi, terdengar kisah Nabi, kelahiran Nabi. Bayangkan Suwaibah bila datang bawa beritahu kepada tuan dia Abu Lahab, mengatakan Aminah melahirkan seorang putera lelaki. Abu Lahab bagi pada Suwaibah kemerdekaan. Sedangkan Suwaibah ni hamba di zaman Arab dulu. Dua harta menjadi kebanggaan mereka. Satu unta, satu lagi hamba. Ini dua harta besar di zaman dulu. Jadi kalau Abu Lahab disebabkan gembira hati dia, siapa bawa cerita Suwaibah, siapa Suwaibah, hamba dia, yang dia suruh pergi tengok, bantu apa yang menjadi keperluan kepada Aminah untuk melahirkan anak. Maka datang berita tuan, Aminah dah melahirkan putera. Maka dia kata, kamu wahai Suwaibah, aku bebaskan. Itu aja, aku bebaskan engkau. Atas satu rasa gembira membebaskan Suwaibah, sebenarnya ada nilai yang mahal dan mahal. Dalam hadis Bukhari menceritakan bahawa bila Abbas tanya kepada abang dia, Abu Lahab, apa hal kamu? Dia kata, aku mendapat keringanan azab. Setiap hari Isnin, ni kita dah Isnin ni, setiap hari Isnin dia akan direhatkan dalam neraka, diringankan azab. Bahkan disebut dalam setengah riwayat, dibekalkan dengan susu atau air melalui ibu jari. Dalam neraka direhatkan, walaupun nama dia Allah murka, dengan Allah sebut nama Tabbat Siada di antara surah yang awal dalam Islam. Tapi walaupun macam mana kemurkaan Allah kepada Abu Lahab,
Allah masih boleh selitkan sikit, Allah bagi sikit kerehatan dia, sebab ada rasa gembira dengan kelahiran kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu Abu Lahab dapat, tuan-tuan, ini bukan satu benda yang kita kena cerita kosong. Ini hakikat yang ada, bahawa Allah berikan kerehatan. Apa sebab dia? Gembira dengan kelahiran baginda. Jadi Allah beri tempat untuk Abu Lahab dapat rehat. Macam mana kalau kita gembira? Orang kata baginda dah wafat. Ya, memang dah wafat, dah lahir, dah wafat, tapi dia terus menjadi sejarah yang kita tak boleh lupa. Kerana dialah tempat untuk kita bernaung. Di padang mahsyar nanti kita nak cari baginda. Kerana dengan baginda lah kita akan dapat minum air telaga Haud. Dengan baginda lah kita akan dibawa masuk ke syurga. Jadi sebab itu jangan kita pandang baginda ni sebelah mata, kita tak nampak sangat. Kita tak majulah, kita tak akan dapat apa yang sebenarnya, kita akan tewas, kita akan dihina, kita akan jauh ketinggalan. Apa-apa yang dikata hari ini, bila kita cakap tentang Muhammad, orang kata itu sudah tertinggal lama, itu zaman kuno. Tak, Muhammad lah ikutan yang paling baik. Tak ada suatu benda yang kita kata ternafi untuk kita tidak lihat dan ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu adalah sikit mukadimah saya nak ingatkan tuan-tuan dengan musim Rabiul Awal. Maka insya-Allah mudah-mudahan mungkin masjid As-Surau tuan-tuan ada program boleh buat. Buat besar-besar, tak apa. Panggil penceramah datang, bagikan. Ada kasidah-kasidah, pendengarkan. Kemudian ada lagi jamuan makan, buatkan kambing ke apa, bagi. Kita seronok. Pernah di zaman Baghdad sampai berpuluh ribu unta, lembu, kambing, ayam, pinggannya puluh ribu menjadi hidangan untuk mengadakan satu majlis memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak kosong tuan-tuan, cinta Nabi ni, kita dengar cerita Nabi, kita cinta pada Nabi. Cinta belum buat lagi. Cinta Nabi itu pun sudah mahal lah. Belum lagi kita pergi sampai ke amal daripada ikut dan sebagainya. Sebab itu tak ada ruginya kita kalau kita ikut Nabi, kita cinta Nabi. Kalau ada orang kata bid'ah lah, itulah ini, lantaklah kau nak bid'ah ke apa pun. Kerana banyak orang dia bid'ah. Tak boleh. Kalau saya pergi dulu 1 tahun, saya pergi Perlis, sunyi. Maulidin Rasul kosong, tak ada apa. Hanya ada dekat komputer, dekat skrin komputer di dalam masjid, hari menyambut keputeraan baginda. Tapi apa program? Tak ada. Nasib baik di sana ada tempat matin, ma'had tahfiz yang dibuat oleh satu ustaz di sana. Subhanallah, orang datang ramai. Macam bukan dalam Perlis, ramainya. Jadi kalau di situ dia punya al-madad, dia banyak orang semua al-madad ya Rasulullah, tak tahu mufti nak kata apa. Nak kata syirik, kufur ke apa, tak tahu. Ini al-madad ya Rasulullah, dah syirik dah. Bukan mudah kau nak tuduh orang syirik. Tuduh seorang penyamun, penipu, perompak, pezina, peliwat, itu pun tak boleh. Tambah kalau tuduh orang syirik, padahal bukan ada apa pun. Al-madad ya Rasulullah, tak ada apa. Bukan satu benda yang membuatkan kita mempersekutukan Allah. Tak. Kalau tidak, kenapa bila kita baca dalam tahiyat Assalamu alayka ayyuhan Nabi, itu bahasa tu bercakap dengan Nabi itu. Kalau kita terjemahkan Assalamu alayka ayyuhan Nabi, bermula sejahtera atas engkau wahai Nabi, cakap tu. Sebab itu kata ulama, siapa tak cakap dengan Nabi dalam solat, maka solat dia batal. Siapa bercakap dengan lain pada Nabi dalam solat, maka solat dia batal. Jadi kalau situ kamu nak kata syirik, dah syirik orang dalam solat. Tapi takkan kamu nak syirikkan orang solat. Jadi sebab itu jaga. Ini bukanlah satu perkara yang kita tengok mudah kita nak menuduh orang dengan syirik dan sebagainya. Orang berhimpun untuk mendengar dan menghidupkan, menimbulkan rasa kasih cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kelahiran baginda patut dicerita daripada setiap satu ke satu cerita zaman Nabi. Macam mana ketika dia kanak-kanak, ketika umur 10 tahun, macam mana dia pergi berniaga, yang mana dikatakan dia pergi sampai seorang padri, dia tengok nampak awan yang tebal sedang melindungi di bawah sepohon pokok.
yang mana di sana dia nampak awan, dia tahu dah mesti ada seorang yang dikatakan Nabi. Dan Maisarah yang ditugaskan oleh Khadijah untuk menemani baginda dalam urusan niaga, Maisarah beritahu, saya nampak awan ikut dia. Dia tak payah pakai payung, saya nampak awan, saya cuba masuk, awan lari. Awan hanya bersedia untuk berikan teduhan kepada baginda. Tapi hari ni awan tebal, kita punya Asia dah hilang, tak tahu ke mana. Awan tebal punya pasal. Kita doakanlah, minta apa yang Allah, tak tahu apa yang dah jadi. Tapi tuan-tuan yang mulia, saya nak masuk balik dalam kitab. Saya baru mukadimah tadi tuan-tuan. Jadi saya nak masuk balik dalam kitab. Kitab kita hari ni muka surat 17. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sa'iri salihin amin. Al-faslu tsalits fi bayani afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wa ulama'is su'i wa tusamma ulama' ad-dunya. Al-faslu tsalits fi bayani afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wa ulama'is su'i wa tusamma ulama' ad-dunya. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan kebinasaan ilmu, kemusnahan ilmu. Kadang-kadang ada ilmu pun jadi rosak. Dan pada menyatakan alamat ulama akhirat dan alamat ulama yang jahat yang dinamakan ulama dunia. Ada ulama akhirat dan ulama dunia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, qad zakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama'i wa qad warada fi al-ulama'i su'i tashdidatin azimatan dallat ala annahum ashaddun nasi azaban yaumal qiyamati. Faminal muhimmati al-azimati ma'rifatu al-alamati al-fariqati baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirah. Wa na'ni bi ulama'id dunya ulama'as su' alladhina qasduhum min al-ilmi at-tana'umu bid-dunya wa tawassulu ila al-jahi wal manzilati inda ahliha. Sekali lagi, wa qad dzakarna ma warada fi fadailil ilmi wal ulama'i wa qad warada fil ulama'i su'i tashdidatun wa azimatun tashdidatun fa'il dallat ala annahum ashaddun nasi adzaban yaumal qiyamati. Faminal muhimmatil azimati ma'rifatu al-alamatil fariqati baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirati. Wa na'ni bi ulama'id dunya ulama'as su'i alladhina qasduhum minal ilmi at-tana'umu bid dunya wa tawassulu ilal jahi wal manzilati inda ahliha. Artinya, telah kami sebut akan beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang akan beberapa daripada kelebihan ilmu dan ulama. Kita dah baca kelebihan ilmu dan ulama. Dan telah datang pula beberapa hadis pada mencela ulama yang sangat besar kesalahannya, yang menunjukkan atas mereka itu yang terlebih sangat seksa pada hari kiamat. Maka setengah yang cita-cita yang amat besar itu, iaitu mengetahui alamat yang membezakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Kami kendaki dengan ulama dunia itu. Apa maksud ulama dunia? Maksud ulama dunia itu iaitu ulama yang jahat adalah alamatnya mereka, iaitu maksud mereka itu dengan belajar ilmu itu akan bersedap-sedap dengan kesukaan dunia dan menyampaikan mereka akan kemegahan dan meninggikan mereka akan martabat pada orang yang ahli dunia. Maka adalah kasat yang demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada seksa pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan jelas di sini tentang apa yang disebut. Dia kata seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
la tata'allamul ilma litabahau bihi al-ulama wa litamarau bihi as-sufaha wa litusrifu bihi wujuhan nasi ilaikum faman fa'ala dhalika fahuwa finnar. La tata'allamul ilma litatabahau bihi al-ulama wa litamarau bihi as-sufaha wa litusrifu bihi wujuhan nasi ilaikum faman fa'ala dhalika fahuwa finnar. Kata Nabi, artinya jangan kamu belajar ilmu itu kerana bermegah-megah kamu dengan dia akan ulama, dan kerana berbantah-bantah kamu dengan dia akan orang yang kurang akal. Mana dia suka nak berdebat. Dan kerana kamu memalingkan dengan dia akan segala muka manusia kepada kamu, nak cari sokongan, nak tarik perhatian kepada kamu, supaya kasih manusia itu akan kamu. Maka barang siapa yang berbuat yang demikian itu, maka iaitu diseksa di dalam api neraka. Wal'ayyadzubillah. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Artinya bahawasanya yang sangat seksa pada hari kiamat itu iaitu orang yang alim, yang tiada memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Ini satu yang merugikan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya, barang siapa yang bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, itu nescaya tiada bertambah ia daripada Allah, melainkan jauh daripada rahmat Allah. Lagi dia belajar, lagi dia jauh. Lagi dia belajar, lagi dia jauh. Kerana maksud belajar bukan untuk amal. Kerana kita beritahu bahawa 3 maksud besar kalau kita belajar. Untuk apa? Pertama, nak tuntut keredaan Allah. Yang kedua, nak beramal untuk akhirat kita. Yang ketiga, untuk mengeluarkan kita daripada kejahilan, kegelapan. Itu maksud. Tak ada lain dah. Jangan ada cari maksud-maksud yang lain. Baik. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zamani ay ubadun juhalun wa ulama'u fusaqun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zamani ubadun juhalun wa ulama'u fusaqun. Nabi artinya lagi akan datang pada akhir zaman itu, ya zaman kita inilah akhir zaman, kebanyakan orang yang berbuat ibadat itu jahil. Orang buat ibadat jahil, pakai buat tak tahu daripada mana kepala ekor pun tak tahu. Dan adalah kebanyakan ulama ketika itu fasik. Ulama fasik, orang beribadat jahil. Nabi dah beritahu zaman kita lah. Jadi tuan-tuan, kita kena letakkan diri kita bukan di atas apa yang Nabi sebut sebagai amaran kepada kita. Baik, saya pergi lagi. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, idza ra'aitum al-alima muhibban lid-dunya fattahimuhu ala dinikum fa inna kulla muhibbin yakhudhu fima yuhib. Idza ra'aitumul alima muhibban lid-dini fattahimuhu ala dinikum fa inna kulla muhibbin yakhudhu fima yuhib. Subhanallah, ini kata Umar ni. Apa kata dia? Artinya, apabila kamu lihat akan orang alim padahal ia kasih akan dunia. Orang alim dia kasih kepada dunia. Patut orang alim ni dia kena simple, sederhana. Jangan sampai kalau dia lebih pada orang lain pula dunia dia. Tak. Kerana Nabi kata, apabila kamu lihat akan orang alim padahal ia kasih akan dunia, maka
kamu tuhmahkan akan dia atas agama kamu. Yakni jangan kamu percaya akan dia. Maknanya kamu tuhmahkan dia. Mana kamu ada syak wasangka pada dia. Boleh ke dia faham? Boleh ke terima? Boleh ke dia cakap lain, dia amal lain? Jadi kita jadi satu confused. Nabi Umar kata tuhmahkan dia. Mana yang percaya cakap dia. Atas mengambil agama daripada agama kamu daripadanya. Kerana tiap-tiap orang yang kasih akan sesuatu, masuk ia di dalam suatu yang dikasihinya. Kerana kita ni kalau suka suatu, hati, benda tu dalam hati kita. Macam orang suka kereta. Kereta tu dalam hati dia. Cuba toreh tengok sikit. Oh ya Allah, kereta buruk pun tak apa, tapi kalau kasih tu ya Allah, tak kira dah. Kereta antik lah, kereta mahal-mahal, wah, kereta tu jangan nak sentuh, tak boleh. Lalu depan tak boleh. Kerana memang hati dia dah penuh benda tu dalam diri dia. Tak kira lah kasih kereta, kasih rumah, kasih macam-macam, semua kasih. Jadi kata Omar, kalau orang yang ada ilmu, dia kasihkan dunia macam tu, tak ada apa yang kita nak harap. Nak tanya apa dengan dia? Halal macam mana, haram macam mana? Baik. Saya pergi lagi sikit. Dan bermula segala alamat yang tersebut itu, iaitulah alamat ulama yang jahat dan alamat ulama dunia. Adapun alamat ulama akhirat itu, iaitu amat banyak. Kita cari pula ulama akhirat. Banyak, masih ada. Banyak ulama-ulama akhirat. Ada. Walaupun kita nak banding setengah-setengah negara, mungkin lebih ramai. Kalau di Hadramaut, di Yaman, di Pakistan, di India, masih. Ulama-ulama sana masih hebat-hebat. Di Bangladesh, bahkan di Myanmar, di Burma pun, orang-orang Islam sana banyak ulama-ulama mereka hebat. Tapi masih ada di Malaysia pun tak kurang ulama-ulama kita masih hebat. Yang mungkin nama dia kita tak pernah dengar, tapi dia dengan amal dia, dengan apa pengajian dia di kampung-kampung yang kita tak pernah tahu di sini, maka dia lebih hebat. Jadi kata di sini, adapun alamat ulama akhirat itu, iaitu amat banyak. Setengah daripadanya, iaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam katanya, ulama'ul akhirati alladzina la ya'kuluna bid-dini wa la yabi'una al-akhirata bid-dunya. Ulama'ul akhirati alladzina la ya'kuluna bid-dini wa la yabi'una al-akhirata bid-dunya. Artinya bermula ulama akhirat itu, iaitu orang yang tiada makan dengan sebab agamanya. Yakni jangan dijadikan agamanya itu sebab untuk dapat makan makanan atau pakaian itu, atau pakaiannya itu. Dan jangan menjual ia akan akhiratnya itu dengan dunia, yakni dikasatkannya menuntut ilmu atau berbuat ibadat itu kerana dapat dunia. Dan setengah daripada itu, iaitu yang disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan katanya, wa minha an takuna inayatuhu bitahsili ilmin nafi' fil akhirati wal muraghabu fit ta'ati mujtaniban lil ulumi allati yaqillu naf'uha wa yakthuru fiha al jidalu wal qila wal qal. Wa minha an takuna inayatuhu bitahsili ilmin nafi' fil akhirati wal muraghibu fit ta'ati mutajanniban lil ulumi allati yaqillu naf'uha wa yakthuru fiha al jidalu wal qila wa qal. Artinya, dan setengah daripada alamat ulama akhirat itu, bahawa adalah sesungguhnya kehendak dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Itu maksud apa yang mereka cari, ilmu untuk membawa faedah kepada akhirat, dan menggemarkan ia di dalam beribadat, padahal ia menjauhkan daripada menuntut ilmu yang sedikit memberi manfaat ia di dalam akhirat. Ilmu yang tak ada faedah akhirat dia tak cari sangat. Cari ilmu faedah dengan akhirat. Dan yang membanyakkan kepada jidal. Dia tak cari ilmu untuk memperbanyakkan jidal, nak debat sana debat sini, tak ada.
yakni membanyakkan dalam berbantah-bantahan, dan yang membanyakkan akan qil. Yakni apa maksud qil? Iaitu membanyakkan akan hikayat perkataan orang. Qila, qila, ada orang kata, macam-macam pendapat, dia tak boleh pergi pada satu. Dan membanyakkan qal, yakni membanyak perkataan dirinya yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Dia kata saya. Inilah yang dikatakan ulama yang tidak mencari ilmu untuk qila qal, qila wa qala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, itulah yang dapat kita dengar pada malam ini mengenai dengan dua kumpulan ulama. Bagi kita orang awam, kita hormat semua. Kita tak boleh nak menilai, kita tak boleh kata ini ustaz dunia ni, ini ustaz akhirat ni. Kita tak tahu isi hati seseorang. Kita sebagai orang awam, kita hormat. Kalau siapa pun kita sanjung, asalkan dia bagi kita satu ilmu, maka kita sanjung dan kita hormat kepada seorang itu. Padahal kalau kita tengok Sayyidina Ali tanya satu benda pada satu Yahudi, dia boleh hormat Yahudi. Padahal ilmu itu pun bukan apa sangat, tapi satu ilmu. Jadi sebab itu mudah-mudahan kita juga mempunyai sifat yang sama, hormat kepada orang yang memberikan kita faedah ilmu. Kita hormat mereka dengan tanpa memburuk-burukkan mereka. Hakikat sebenar Allah yang tahu. Dia ulama dunia ke ulama akhirat, wallahu alam bisawab. Jadi tuan-tuan, wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini malam ini. Kita berhenti pada perkara yang kita akan sebut kemudiannya mengenai dengan ilmu yang kita tuntut, iaitu ilmu fardu ain. Sampai di sini saja dulu. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat sama kita amal dan dapat sampaikan. Dan insyaAllah kita sambung lagi untuk muzakarah kita tahun depan. Jadi sebelum saya tutup majlis, saya buka ruang pada tuan-tuan kalau ada soalan. Apa? Okey. Masalah rokok. Orang yang tak isap rokok, anggaplah hukum dia haram. Jangan isap rokok. Orang yang dah isap rokok, dia ada duit dan tak mati pun. Isap rokok bawa kereta biasa je. Taklah kena sebatang tumbang tak. Dia bukan macam dadah. Kalau tuan-tuan pergi petani, pergi di petani, ulama-ulama petani, tok-tok guru isap rokok. Pergi kata ni haram ni tok guru. Siapa kita nak kata dia? Dia ulama. Bukan Malaysia lah. Malaysia ulama-ulama kampung, tok-tok guru kampung isap rokok. Kalau dia kata benda tu mendatangkan, boleh membahayakan kesihatan. Bukan rokok je, gula bahaya kesihatan. Kolesterol lah, daging lah, semua banyak lagi bahaya kesihatan. Jadi apakah benda tu secara direct yang membahayakan? Benda khilaf. Kalau arak kita kata haram memang. Siapa pergi kata arak tu halal, murtad. Siapa kata kalau arak ni halal, saya memang nak minum, murtad. Dia pegang air, dia kata ini arak ni halal ni, murtad. Tapi dia minum air tak ada apa, air lah, bukan arak, air. Kalau dia kata ini arak halal diminum, maka murtad.
Tapi kalau sama tak, kalau orang kata ini rokok ni halal dihisap, boleh kita kata murtad? Tak boleh, kerana benda khilaf. Jadi bila benda khilaf, kita tak boleh nak jadikan isu terlampau, nak jadikan satu isu lah. Biarlah. Kalau orang kata siapa nak hisap, hisap, tak nak hisap sudah. Dan elok jangan hisap, membazir. Tapi kalau dia nak hisap juga, dah lama banyak orang hisap. Bukan kata orang biasa, polis hisap, askar hisap, doktor pun hisap rokok, tok guru pun hisap rokok. Tambah kalau di negara Arab, bukan rokok yang panjang tu lagi dia hisap, shisha tu dia hisap. Jadi kita kata haram. Ialah ijtihad majlis fatwa kata haram, tapi tak murtad kalau orang kata tak haram. Jadi saya tak galakkan. Tapi kalau ada orang hisap, kita nak kata, nak cemuh dia, nak marah dia, kita kata ini benda haram, tak boleh, tak. Kerana banyak lagi orang hisap rokok. Saya tengok di Yaman sendiri, syekh-syekh 2 kotak atau berasap rokok cap tembak. Kita dah tak ada rokok cap tembak, dia masih ada lagi sana. Hisap rokok. Jadi biarlah benda tu benda khilaf, tak ada masalah. Benda khilaf ni benda tak ada hal. Tapi bulan Ramadan satu bulan keistimewaan. Memang Allah angkat azab kubur, tapi tak pada semua. Ada mereka kekal di azab, tak kira Ramadan tak Ramadan. Tu ada nas. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lain soalan? Soalan di sini, adakah wanita dalam haid boleh membaca surah Yasin dan surah-surah yang lain mengikut pimpinan imam? Jawapan dia tak boleh. Yasin, Al-Waqi'ah, surah-surah panjang ni semua tak boleh. Haram dia baca dalam keadaan haid. Dia boleh baca surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas, surah Mu'awwidhatain, ataupun ayat-ayat tertentu sebagai doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu semua boleh dalam niat sebagai benteng, dipanggil tahassun, ataupun sebagai zikir. Ayat kursi pendek boleh baca, tapi kalau Yasin panjang, maka tak boleh dibaca dalam keadaan haid. Baca dalam hati tak ada masalah, jangan baca keluar suara. Kalau dibaca bibir mulut bergerak tapi tak ada suara yang didengar, macam tak ada masalah. Baca bersuara, maka itu tak boleh. Maksud apa? Hizbullah. Ismullah ke asma'ullah? Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam ataupun Ismul Jalalah, nama Allah yang paling besar. Kalimah Allah. Allah tu di antara nama yang paling besar daripada nama-nama yang lain. Allah juga ada 99 nama yang diberitahu. Kalau nak kira banyak lagi. Bahkan kata ulama, setiap daun-daun yang dalam dunia ni akan termaktub pada nama daripada nama-nama Allah. Jadi nama yang besarnya nama Allah. Sebab itu dia panggil lafzul jalalah. Allah nama digunakan untuk solat. Allah digunakan untuk segalanya. Sebab itu kalau kita tengok solat, mula kita dengan Allah, akhir kita dengan Allah. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Kalimah Allah bermula, kita dengan Allah, akhir kita kepada Allah. Ada lain soalan? Nampak tak ada apa soalan? Lelaki pakai inai, sebab apa dia pakai? Kalau kerana kahwin haram. Laki-laki pakai inai haram kalau kerana kahwin. Tapi kalau kerana luka kaki dia,
Kadang-kadang kaki ni dia tak ada ubat. Pakai inai pada kaki itu dia sedut darah, maka darah tak keluar. Itu dibolehkan untuk luka. Tapi kalau untuk kahwin, haram. Laki-laki tak boleh, perempuan boleh. Tapi kalau nak kahwin lah perempuan, atau kerana suami, kalau tak kahwin tak apa, tiba-tiba pakai, tu tak boleh. Tapi kalau kerana nak kahwin, perempuan boleh pakai untuk suami, pakailah. Taib, wallahu a'lam bishawab tuan-tuan. Sampai di sini saja muzakarah yang kita dapat bersama. Dan seperti biasa kita letak sejadah dekat belakang sana. Tuan-tuan terus menyumbang dan menyumbang, menyokong sedikit sebanyak usaha yang saya sedang usahakan dengan kawan-kawan, dengan madrasah yang kita telah luaskan cawangan-cawangan di sana sini. Jadi mudah-mudahan apa saja sokongan tuan-tuan akan memberi faedah untuk semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir dzunubana wastur 'uyubana wa qadhi hawaijana washrah sudurana nawwir qulubana wadhih subulana wa yassir umurana naqqih qulubana tahhir qulubana minan nifaq tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma zayyin qulubana bil iman, Allahumma zayyin akhlaqana bin nur, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma waddih lana subul, Allahumma khudh bi aidina hatta wasilna ila ma wasala ilaihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Allahumma inna nas'aluka an natashabbaha bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi. Allahumma ij'alna natashabbah bihim, naqtadi bihim, nakunu ala atharihim, nakunu wara'ahum ya rabbal alamin. Allahumma ardha anna, Allahumma ardha anna, Allahumma ardha anna warda an abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.